Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dosa kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala kita akan lihat kepada surah Al-Maidah mulai daripada ayat ke-8 hingga ke-10 pada pagi ini untuk tazkirah harian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-8 surah Al-Maidah ini menyeru orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita dengar seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, berilah perhatian. Hendaklah kita beri perhatian kerana di sana ada perkara baik yang Allah Subhanahu wa taala nak perintah, ataupun ada perkara buruk yang Allah Subhanahu wa taala nak larang. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi standard dia bila Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, ini menunjukkan yang bahawa mereka boleh laksanakan perintah ataupun larangan selepas suruan itu. Kerana apa? Kerana mereka dah beriman. Mereka dah ada iman. Kalau orang-orang tak ada beriman, dia tak boleh terima perintah ataupun larangan. Contohlah pekerja yang baik tu, pekerja yang baik bila bos dia perintah atau larang dia sesuatu, kalau pekerja yang baik, dia akan senang terima. Tapi pekerja yang tak baik ni, dia tak boleh terima. Pekerja yang tak baik, apa arahan pun, walaupun sekecil mana, seringan mana pun, dia tak boleh terima. Itu beza ya. Jadi beza orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman ni apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala dia dapat terima, dan dia tak rasa berat bagi diri dia. Kita nak cek kita ni beriman ke tidak, sejauh mana iman kita, sejauh mana kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berat untuk laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada masalah pada iman kita. Dia bermula daripada iman. Amal soleh itu adalah luaran, tapi dia bermula daripada dalaman iman kita. Macam mana sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, boleh tak kita lakukan ketaatan, amalan-amalan bergantung kepada iman. Kalau iman dia kuat, kuatlah amalan dia, atau banyaklah amalan dia. Kalau iman dia kurang amalan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang selayaknya mereka dapat melaksanakan perintah ni. Kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillah. Hendaklah kamu sentiasa. Di sini adalah perintah setiap masa. Hendaklah kamu sentiasa itu setiap masa menjadi orang yang menegakkan keadilan. Menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah di sini adalah perintah untuk berlaku adil. Syuhada bil qist, dan menjadi saksi kepada keadilan. Ayat dia terus ayat dia, hendaklah maksud ayatnya, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lalu menerangkan kebenaran.
selalu menerangkan kebenaran. Ini diterjemahkan. Ada tafsiran kunu qawwamina lillah, itu maksudnya hendaklah kamu sentiasa qaim menegakkan ketaatan kamu. Hendaklah kamu mendirikan ketaatan kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu hendaklah kamu sentiasa taat kepada Allah, iaitu dengan melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu lagi satu tafsiran. Tapi saya tengok banyak tafsiran, itu hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan keadilan. Qawamina lillahi syuhada'i bil qist, itu hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan kerana keadilan. Jadi di sini menegakkan keadilan bukan untuk diri kita. Bukan untuk diri kita. Kadang orang dia nak tegakkan keadilan, dia nak bela diri dia. Dia nak bela diri dia atau kerana diri dia atau kerana kepentingan keluarga dia atau puak dia atau masyarakat dia atau apa sajalah. Itu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala firman di sini, tegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita dalam apa-apa perselisihan ke apa, ada perselisihan, kita biasanya lah kita nak tegakkan kebenaran untuk bela diri kita, untuk defend diri kita. Biasanya lah. Sehingga itu yang buat tak adil. Itu yang buat tak adil. Bila dia berhujah untuk nak membela diri dia, itu yang buat dia lari daripada keadilan. Di sini Allah cakap tegakkan keadilan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, bukan kerana diri dia. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku adil. Berlaku adil ni luas sekali, tuan-tuan. Sekecil-kecilnya dalam family, tuan-tuan. Nampak macam kecil, sekecil-kecilnya dalam family. Dalam kita lah, level kita adalah secara peribadi adalah dengan kaum keluarga kita. Ada satu riwayat saya bacakan kalau dalam tafsir Ibn Katsir, dia katakan, tengok tuan-tuan hadis ni dia dalam hadis Sahih Bukhari, Sahihain. An-Nu'man bin Bashir menceritakan bahawa ayahnya telah hadiahkan dia satu hadiah, satu pemberian, satu hadiah yang berharga lah, mahal punya hadiah yang mahal. Ini kita cakap isu keluarga saja, isu keluarga. Dia telah hadiahkan kepadanya satu pemberian yang berharga. Ibu Nu'man, Amrah bin Rawaha, dia berkata, aku tak rela, aku tak puas hati. Aku tak puas hati dengan apa yang bapa engkau buat ini. Dia bagi engkau hadiah yang mahal. Jadi sebelum engkau pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah minta Rasulullah menjadi saksi atas pemberian ini, maka ayahnya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap. Jadi mak Nu'man ni dia tak reda lah. Suami dia, itu ayah Nu'man ni, bagi dia satu pemberian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Okey, lalu ayah dia pun pergi. Al-Bashir ni pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta persaksian akan pemberian itu, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua anakmu diberi hadiah yang semisalnya? Semua anak kamu dapat sama tak hadiahnya? Ayahku menjawab, tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mahu menjadi saksi atas kezaliman. Tengok striknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap isu kecil aja, tapi dia tak menjadi saksi. Ini zalim, ini tak adil. Anak yang lain tak dapat, anak ni aja dapat. Maka Nu'man bin Bashir pun melanjutkan kisahnya bahawa ayahnya lalu pulang dan cabut balik, tarik balik pemberian itu daripada dia. Ambil balik pemberian itu. Kita tengok tuan-tuan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktikkan adil. Dan kita tak, ini salah satu aspek lah
banyak aspek keadilan sampai kepada tahap tertinggi, itu pemerintahan yang adil. Sebab itu Imamul Adil dijanjikan 7 orang yang akan mendapat perlindungan di hari akhirat. Itu salah satu naungan, dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat adalah first kali Imamul Adil, imam pemerintah yang adil. Tinggi sangat darjat keadilan. Jadi level itu level paling tinggi lah. Level kita adalah dalam keluarga. Kadang kita tak adil. Tak adil dalam memerintah, pemerintahan kecil lah kita punya, dalam keluarga. Anak ni dapat lebih, anak ni dapat pemberian, tuan-tuan. Kalau kasih sayang lain. Kalau kasih sayang tak nampak. Mungkin kita, memang manusia ni dia tak boleh berlaku adil dalam kasih sayang. Kalau orang ada yang lebih daripada satu isteri, kita tak ada pengalaman lah. Orang ada lebih daripada satu isteri, dia kadang dia sayang isteri ni lebih daripada sayang isteri. Yang itu dia tak boleh kontrol. Tapi pemberian dia boleh kontrol. Pemberian boleh. Kita dengan anak-anak kita, kalau dari sudut kasih sayang, mungkin anak yang baik, anak yang taat, kita lebih cenderung lah, kita lagi sayang dengan dia daripada anak yang kita cakap degil, anak mungkin kurang sikit lah, kurang. Semua kita sayang, yang satu lebih sayang lebih, lagi satu kurang. Tapi pemberian lain. Pemberian kita boleh kontrol. Pemberian kita boleh kontrol. Kita anak ni dapat lebih. Contohlah biasa orang-orang suka bagi hadiah anak hari jadi. Anak ni dapat lebih daripada anak ni. Anak diam aja, dia tengok, kenapa abang aku dapat special punya? Aku dapat yang biasa je. Itu dia jaga, tuan-tuan. Rasulullah SAW itu cakap adalah satu kezaliman. Aku tak nak jadi saksi atas kezaliman. Zalim adalah lawan kepada adil. Itu dia. Jadi itu satu aspek lah. Banyak lagi kita boleh apa ni? Kita boleh applykan dalam kehidupan kita. Sama ada kita tergolong orang yang adil ke tidak. Ini aspek adil ni, ini berat sekali, tuan-tuan. Aspek adil ni, kita ingat menjadi orang baik ni tak perlu menjadi orang yang adil. Tak, bukan itu. Aspek adil ini, itu nanti kita lihat, itu adalah menunjukkan seorang itu bertakwa bila dia berlaku adil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, wala yajrimannakum syana'anu qaum. Janganlah perasaan benci. Janganlah sekali-sekali kebencian, perasaan benci kamu kepada satu kaum, siapa sajalah, kepada terutamanya kalau ayat ni turun ni adalah ke atas orang kafir. Janganlah benci kamu pasal orang beriman ini, dia tak akan benci sesama dengan dia. Waktu ayat ni turunlah, biasanya orang-orang beriman zaman sahabat, mereka saling mencintai para sahabat ni. Jadi bila mereka benci, biasanya dengan orang yang bukan beriman. Kepada orang kafir, ya. Kalau kita ambil konteks ayat ni adalah kepada orang kafir. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum. Satu kaum itu, kaum kafir itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Ini dia. Kalau kita ambil yang tadi punya isu pemberian kepada anak-anak. Kadang kita suka, aku tak suka dengan anak ni. Aku tak suka. Biasa kalau ibu bapa, kalau dia tak suka, kalau dia nak bagi tanah ke, nak bagi apa-apa pemberian, anak yang paling tak suka sekali yang dapat paling sikit lah. Kan dia benci kan. Jangan, itu konteks kecil lah kita cakap. Dia benci aja dengan seseorang itu, dia tak akan berlaku adil. Itu Allah Subhanahu Wa Taala larang di sini. Larang kita dalam muamalat kita dengan manusia ini, kita dasarkan atas kesukaan atau kebencian kita, sehingga kita tak dapat berlaku adil. Jadi Allah Subhanahu kata ulama di sini, berlaku adil ni dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang bukan Islam. Dengan orang-orang bukan Islam, Allah dah perintah kita berlaku adil. Kita tak suka mereka ni, cakaplah mereka buat berzina lah, mereka buat perkara-perkara yang
contoh lah, dulu ada isu lah orang kafir ni bila dia di sini bazar Ramadan lah. Ni cakap tentang bazar Ramadan lah. Dia datang untuk beli barang-barang bazar lah, dengan seluar pendek lah, dengan inilah pada waktu Ramadan. Jadi mungkin kita tak suka kan, kita bencilah perkara ni. Dalam bulan Ramadan pula buat perkara ini, mungkin itu kita benci. Tapi jangan sampai kita tak berlaku adil dengan mereka. Contohlah penjual bazar ni, dia jack up harga dia pasal dia tak suka dengan CD ni, dia naikkan harga dia sedikit. Itu tak adil lah, dia benci. Memang dia benci orang ni datang beli dengan berpakaian tak senonoh, tapi dia naikkan harga dia. Contohlah, itu contoh. Jadi banyak contoh, tuan-tuan. Banyak contoh. Kita punya muamalat, kita ingat kita dah baik, dah bagus ke apa kan. Contohlah, biasanya orang akan melihat orang lain ni dengan kebencian. Dia tak sukalah. Biasanya ini kalau diturun kepada ya ayyuhallazina amanu, ya orang yang beriman. Kita faham ayat ni orang yang beriman. Allah larang ni orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Jangan mereka benci kepada bukan jangan mereka benci, jangan mereka tidak berlaku adil kepada orang yang mereka benci. Jadi kita faham daripada ayat ni, dia turun kepada orang yang beriman. Jadi orang beriman ni benci, iman ni tentu dia benci kepada kekufuran, tentu dia akan benci kepada kesyirikan, kepada maksiat, tentu dia benci kepada perkara itu. Tapi jangan dia tak berlaku adil. Dia tak berlaku adil. Ada salah seorang kita cakap jemaah kita lah, kita panggil jemaah kita, bertanya tentang bagaimana dia nak makan, dia dapat makanan ke apa daripada orang yang memberi dia makan, tapi orang ni tak puasa. Cakap ahli maksiat lah kalau tak puasa, dia dah kira buat dosa besar. Jadi dia tak suka, dia benci dengan perbuatan dia lah. Kita ambil dia tak suka dengan perbuatan dia. Tapi at the same time dia kena berlaku adil. Jangan sampai dia, kerana dia benci dengan perbuatan orang ni, jangan cakap ini makanan dia makanan dia aku tak nak makan, makan dia tak halal ke. Tapi dia tak cakap macam itulah. Ni contoh aja. Jadi dia tak berlaku adil. Jadi kita biasa ni, banyak ni kes ni, kita akan ikut perasaan kita. Nak berlaku adil adalah ikut syarak. Ikut syarak kita selamat. Apa saja situasi, kita minta fatwa. Dan alhamdulillah, saya ingat puan ni atau hajar ni seorang yang tepatlah dia punya tindakan dia. Dia minta fatwa. Saya tak keluarkan fatwa lah. Mufti je keluarkan fatwa. Dia minta pendapat. Dan saya ingat itu cara yang benar. Kita jangan ikut perasaan kita. Jangan kita ikut perasaan kita. Kita tak suka je kita fatwa, ambil fatwa kita atas bila kita benci, bila ada perasaan benci dengan seorang itu, kita tak boleh minta fatwa daripada diri kita. Confirm tak adil. Ni Allah ingatkan kita. Biasa kalau kita tak suka dengan seorang itu, kita tanya diri kita pula. Kita minta fatwa diri kita, memang tak adil. Jadi kita kena minta fatwa pula. Ada seorang isu-isu suami isteri, ada seorang itu bercerai, kemudian tanya, dah bercerai kan dalam keadaan yang marah betul kepada bekas isteri dia lah. Lalu bekas isteri dia tak nak bayar hutang dia yang lama. Dulu dia pernah hutang banyak lah, saya ingat berapa ribu, 15,000 ke berapa, pernah berhutang. Lepas tu tak nak bayar. Pasal isteri dia cakap dia minus daripada maintenance anak-anak dia. Awak pula tak bayar maintenance, jadi isteri dia minus. Dia akan macam mana ustaz, tak adil ni, dia tanya dengan saya.
Jadi kalau dia tanya, lepas tu saya tanyalah dengan beberapa pendapat ustaz-ustaz, dia kata betul lah kalau dia tengok macam tindakan isteri dia, betul lah je macam gitu. So saya jawab lah, nampak macam tindakan dia betul tu. Tapi kalau awak nak lagi keadilan, awak kena pergi mahkamah lah, fight lah. Tengok betul ke tidak. Lepas tu dia kata okey lah, betul lah. Dia pun lalai dalam bayar maintenance dia. Jadi jangan kita benci dengan seorang itu. Sebaik-baiknya kalau kita ada apa-apa isu yang membabitkan perasaan kita, kalau kita nak adil, kita tanya pendapat. Kita tanya pendapat ulama-ulama. Kita tanya pendapat ulama-ulama tentang perkara ni. Dan ulama yang adil lah, jangan ulama pun kita tanya geng kita pula. Kena adil dalam isu ni, kena adil. Walaupun kita benci dengan seorang itu, tapi jangan sampai itu mencabut keadilan, menghilangkan sifat adil daripada diri kamu. Jadi Allah kata di sini, dilu berlaku adil lah. Sentiasa kerana setiap masa berlaku adil, huwa aqrabu littaqwa, dan itu lebih hampir kepada takwa. Kita nak jadi takwa, kena adil. Itu lebih hampir dekat kepada takwa. Wattaqullah, Allah ingat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berapa kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya amalkan gaya hidup takwa. Gaya hidup takwa, setiap masa amalkan gaya hidup takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ni khabir. Khabir kita cakap yang bukan tahu saja tau. Yang tahu saja. Tapi dia amat mendalam sekali. Dia daripada perkataan khabar. Khabar ni macam mana kita tahu satu benda bila kita dapat khabar dia, dapat berita. Bila orang beritahu kepada kita, Allah tak perlu orang beritahu kepada Allah SWT. Allah tahu. Kecil sekecil mana pun isi hati kita, Allah tahu. Kenapa tindakan kita ni, Allah tahu. Dan yang menakutkan bukan Allah tahu saja, Allah akan ambil tindakan. Allah akan balas kita apa saja yang kita lakukan, sekecil mana pun. Allah tahu niat kita, Allah tahu tindakan kita, Allah tahu kenapa kita buat ni, kita nak kita tak berlaku adil ni, Allah tahu isi hati kita, dan Allah SWT akan membalas nanti di akhirat. Ada pertanyaan, ustaz, kalau berlaku ketidakadilan ke atas diri kita, apakah cara yang terbaik untuk menanganinya? Ini tak berlaku adil terhadap dia, zalim lah. Dia zalim. Tak berlaku adil kepada diri adalah dia zalim. Orang yang zalim tu adalah orang yang buat maksiat lah. Orang yang semua dosa adalah kezaliman. Zalim yang paling besar adalah syirik. Adil lawan dia adalah zalim. Zalim. Setiap dosa, kalau orang tak adil terhadap diri dia, berarti dia orang yang buat dosa. Dia orang yang buat dosa. Dia telah melakukan dosa. Istighfarah, cara terbaik menangannya adalah mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang kalau dia tak adil, saya pun tak tahulah contoh tidak berlaku adil terhadap diri, tapi kalau dia tidak berlaku adil aja dah dosa. Senang aja kita cakap. Kepada diri kita ke kepada orang lain, zalim lah. Adil lawan dia zalim. Jadi kita zalim kepada diri kita. Sebab itu doa kita, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu tak berlaku adil terhadap diri dia telah menzalimi diri dia sendiri. Jadi faghfir lana rabbana, ampunlah dosa kami, warhamna, rahmatilah kami. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan wa'adallah. Jadi isu dia lagi sekali tuan-tuan, kita cakap adil senang, tapi bila situasi orang yang kita benci itu, orang itu, dan kata ulama yang ayat ni turun supaya berlaku adil kepada orang kafir, yang orang beriman ni tak sukalah dengan orang kafir, mereka benci. Itu saja Allah dah suruh kita berlaku adil. Apalagi sesama Muslim. Hanya kerana dia buat dosa, hanya kerana dia pelaku maksiat, kita tak berlaku adil.
Orang kafir bukan cakap buat dosa lagi, buat maksiat lagi, kufur terus, menolak Allah SWT, tak beriman kepada Allah. Kita diperintah, ayat ni Allah perintah kepada orang beriman ni berlaku adil kepada orang kafir. Kalau orang kafir saja kita dah diperintah berlaku adil, apa lagi sesama Islam? Kalau apa lagi sesama Islam, apa lagi sesama keluarga, apa lagi sesama saudara. Itu kita kata, yalah memang kita benci perilaku dia, akhlak dia, perbuatan dia, tapi tetap kena berlaku adil. Berlaku adil. Macam dari sudut pemberian, kita tak suka dengan orang ni, tapi memang dia susah. Awak tak suka, contohlah dia tak puasa, dia tak ini, tapi dia susah. Takkan tak bantu atas dasar dia buat maksiat aja kita tak bantu. Itu jadi nak kena. Ada saya dululah saya baca kes pencuri yang miskin. Pencuri yang miskin dipotong juga tangan dia. Kalau dia ditangkaplah mencuri. Tapi lepas tu kalau pemerintahan tu kena beri dia bantuan lagi. Kena beri dia bantuan. Pemerintahan dalam kitab cakap selepas itu pemerintah kena bagi dia bantuan walaupun dah jatuhkan hukuman dia, dah dipotong tangan dia. Pemerintah kena bagi bagi bantuan. Jadi itu kalau kita nak takwa lah. Kalau kita nak takwa kena ikut syarak, Jangan ikut perasaan. Kalau ada apa-apa isu, minta. Sebab itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita minta fatwa, tanyalah orang, tanya orang. Kalau kita minta fatwa waktu kita benci tu kepada diri kita, memang kita tak akan berlaku adil. Tu dah. Jadi Allah SWT janjikan, wa'adallahu alladhina amanu. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, iaitu semua rukun iman dia beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh, yang wajib ke yang sunat, semua mereka. Apa janji Allah? Lahum maghfirah, bagi mereka maghfirah, pengampunan daripada Allah SWT. Allah tahu mereka ada banyak kelemahan, mereka ada banyak kesalahan, mereka ada dosa-dosa. Tak berertinya orang beriman dan orang beramal soleh ni tak buat dosa, tak buat kesalahan. Ada kesalahan, tapi Allah SWT janjikan pengampunan bagi mereka. Ini satu kemuliaan, ini suatu rahmat daripada Allah SWT. Kita saja jangan cakap apalah tuan-tuan. Kita solat saja. Solat ni dah perkara dah baik, jangan action sangat. Dalam solat kita berapa banyak benda yang kita ingat. Dalam solat kita berapa lalai kita dalam solat kita. Terfikir benda itu, benda ini, banyak pun. Kalau kita nak malu kita dengan Allah SWT, kita dah solat, sepatutnya kita malu. Ya Allah, malu betul dalam solat. Kuih lebih penting daripada Allah. Keropok leko dalam solat. Bila aku nak goreng keropok leko ni? Keropok lagi penting daripada Allah SWT. Malu betul kita. Fikirkan, dalam solat, keropok lebih penting daripada ingat Allah. Ingat keropok lebih penting daripada ingat Allah. Ingat kuih ke, ingat makan ke, ingat apa, lebih penting daripada, ya Allah, saya bila fikir, malu betul kita dengan Allah. Jadi ada salah kan, dah beramal soleh, dah beriman, beramal soleh, tapi salah tak? Banyak kesalahan. Allah janji pengampunan, lahum maghfirah, Allah ampuni dosa mereka, wa ajrun azim, dan Allah janjikan bagi mereka pahala yang besar, itu syurga. Bila Allah dah ampun mereka, dengan sebab amalan mereka ni, mereka mendapat rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah SWT lah mereka masuk syurga. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, wa kadzabu bi ayatina, dan menolak ayat-ayat kami, itu Al-Quran, terutamanya Al-Quran, tak nak ikut perasaan dia, ikut dia punya suka dia. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah ahli neraka. Nauzubillah. Kita mohon pada bulan Ramadan ini terutamanya, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Biasanya kalau di Singapura lah, di sini pun ada juga, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Di laung-laung itulah permintaan kita, permohonan kita agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga dan jauhkan kita daripada menjadi ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah taala kita akan sambung lagi besok. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.